pada awalnya kita telah melihatlah ataupun kita telah flag ya, kawasan-kawasan yang mana kita rasa bersesuaian dengan perjuangan kita untuk kita bertanding, dan kita tidak pernah putuskan berapa banyak yang kita akan bertanding, tetapi from what we see, the range between 50 to 60 there is a range lah, tetapi kita tak putuskan lagi secara muktamad berapa kursi yang kita akan bertanding. So I think that between that range. No, we never discuss with anyone. We just do our own focusing. Kita buat kita punya own study dan kita beranggapan bahawa kesesuaian parlimen-parlimen mana yang untuk kita bertanding. Tetapi kita belum lagi berbincang dengan rakan-rakan yang lain. Okey. Pertama sekali berkenaan dengan option kita. Sebenarnya kita masih lagi berusaha untuk meyakinkan kenapa parti Pejuang tidak dapat diluluskan. Adakah dengan kerana meluluskan Pejuang ini, maka wabak COVID ini akan meningkat lebih banyak? Ini yang patutnya kita menjadi satu persoalan yang besar. Sedangkan kita telah mengikuti apa juga requirement daripada ROS dan tidak ada satu sebab untuk mereka nak menolak permohonan kita. Mungkin baru-baru ini selepas penolakan, saya sendiri telah berjumpa dengan ROS dan kita melihat bahawa dimaklumkan bahawa ada dari segi technical on kita punya constitution itu yang mana tidak juga dikatakan salah kita dan juga tidak dikatakan salah ROS. Maka kita telah mencari satu titik tengah supaya minta kalau boleh kelulusan kita ini dapat disegerakan. That is the first option. Dan option yang kedua seperti mana yang diwawarkan oleh semua pihak, kalau pilihan raya terdekat, apa yang kita perlu buat itu ini. But sudah pastilah kita juga menerima beberapa pandangan daripada rakan-rakan kita yang di dalam amanah, di dalam warisan. Ya, ini semua kita ambil sebagai makluman dulu. Kerana kita belum berbincang secara serius ataupun mengadakan apa-apa juga rundingan tentang soal di mana kedudukan kita untuk PRU. Seperti mana yang sejelas awal tadi, bagi kita PRU itu kalau berlaku, ya baru kita akan fikirkan. Tetapi buat masa hari ini, keutamaan kita adalah rakyat kita, bangsa kita, negara kita yang mengalami krisis yang begitu besar. So of course, orang akan tertanya apa option kita yang lain. Dan saya rasa option kita seperti mana Tun Mahathir maklum itu hari, kita tidak dapatlah nak menceritakan sepenuhnya. Tetapi untuk makluman rakan-rakan, ya there is some discussion, tetapi kita tak berbincang dengan secara yang serius lagi. That itu. Dan berkenaan dengan kedudukan kita. Kedudukan kita of course, that daripada awal dulu, bila mana Bersatu dah keluar daripada Pakatan Harapan, so kita no more in Pakatan Harapan. Dan kita menjadi satu kumpulan bebas, yang mana kita juga tidak bersama dengan PH and we also not with the Perikatan Nasional. So makna kita adalah satu blok bebas yang mana dianggotai oleh rakan-rakan kita seperti Warisan ya, dan juga 2-3 orang lagi rakan kita yang berada di Sarawak. Maka ini adalah satu kelompok yang kumpulan yang mana bagi kita adalah menjadi check and balance juga kepada situasi sekarang. Dan of course, sebagai satu kumpulan daripada Pakatan Harapan, sudah pastilah kita tidak boleh menerima kerajaan Perikatan Nasional ini. Kerana ini bukanlah kerajaan yang sah. Jadi of course, kita tidak akan bersama dengan Perikatan Nasional. Tetapi walau macam mana pun, kita melihat bahawa pada PRU yang akan datang, dengan kedudukan politik semasa, saya tidak yakin bahawa setiap parti akan mempunyai majoriti yang besar untuk menubuh kerajaan. Maka sudah pastilah setiap di antara satu harus berganding bahu di antara satu sama lain. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga ingin memastikan bahawa kumpulan yang ingin bersama dengan kita adalah kumpulan yang benar-benar mau bersama dengan kita, iaitu dalam asas perjuangan kita. Bukan untuk mementingkan mana-mana individu ataupun mana-mana pihak untuk nak menjadi Perdana Menteri kah, apakah tidak. Kerana masalah kita sekarang adalah situasi yang paling besar, iaitu untuk kita nak melawan rasuah.
Walau macam mana sekalipun kita nak buat waimahnya, nak membangunkan ekonomi, nak membangunkan apa juga prasarana di dalam negara kita ini, kalau kita tidak dapat menangani rasuah ini secara besar-besaran, maka sudah pasti kita tidak akan ke mana perginya. Maka itu asas pejuang yang pertama. So of course, kita tidak akan membiarkan mana-mana pihak cuba menggunakan situasi untuk kepentingan mereka. Sebab itu bagi kita semua, kita sanggup meninggalkan jawatan dan Tun Mahathir juga sanggup meletakkan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri kerana mereka telah melanggar prinsip Pakatan Harapan, iaitu dengan bersama-sama dengan kumpulan yang kalah dan meninggal kumpulan yang menang. So ini adalah satu perkara yang prinsip yang harus kita pegang. Maka sebab itu saya melihat bahawa kedudukan pejuang juga mungkin di suatu hari boleh menjadi penentu kepada sesiapa saja untuk menubuhkan kerajaan. Terima kasih. No, I think not even Tun Mahathir lah. Everyone seem dream to be a prime minister lah. Terlalu ramai yang bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Sebab itu saya sebut tadi, persoalannya sekarang ini adalah kita untuk memastikan bahawa negara kita terbela. Jadi leader yang harus kita ketengahkan adalah orang yang benar-benar bersih. Orang yang benar-benar bersih, yang benar-benar ingin menjamin bahawa kedudukan negaranya terbela dan berpegang kepada prinsip rule of law-nya, dan kalau boleh kita tidak mahu negara kita ini terus orang kata dikenali lagi sebagai sebuah negara kleptokrasi, dan apa yang kita mahu adalah negara kita terus dapat kita bina sehingga kita kembali balik menjadi harimau Melaya. So this is the most important thing yang perlu ada kepada sesiapa saja yang ingin menawarkan diri untuk menjadi Perdana Menteri. Ya. Setelah kita menubuhkan NGO, walaupun sebelum kita menubuhkan NGO, kita juga telah memain peranan yang besar. Terutama NGO yang kita tubuhkan itu adalah dengan nama Khidmat, ya. Dan kita telah menggerakkan terutama rakan-rakan kita yang mana menyokong perjuangan pejuang telah bergerak, ya. Terutama kita memberi bantuan, ya, kepada rakan-rakan kita yang menerima bencana dan juga rakan-rakan kita yang daif, terutamanya di dalam keadaan pandemik ini yang mana hilang mata pencarian. Itu sebahagian daripada kerja sosial amal yang dilakukan oleh Khidmat. But sebahagian besar daripada itu juga kita juga memain peranan, memberi konsultasi reconsult dengan ahli-ahli perniagaan yang mana mereka juga datang berjumpa, cuba mendapatkan khidmat dan pandangan, terutamanya idea-idea daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, daripada saya dan juga rakan-rakan pimpinan pejuang untuk mereka mengatasi segala permasalahan dan juga yang mana hari ini kedudukan perniagaan mereka terjejas dengan begitu teruk sekali. Dan kita juga banyak memberi pandangan dan khidmat juga telah menjadi satu daripada sebahagian marketing arm ataupun platform, ya, kepada usahawan-usahawan kecil, yang mana ini yang telah diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa inilah masanya untuk kita nak membantu terutama usahawan-usahawan ataupun peniaga-peniaga kecil kerana pasaran mereka itu agak terhad. Jadi sebab itu kita terpaksa mengajak mereka supaya bersama-sama dengan kita supaya kita boleh jadikan sebagai satu platform untuk menjadi marketing arm kepada mereka untuk memasarkan produk mereka bukan sahaja daripada dalam dan juga luar negara. So this is what Khidmat telah lakukan, dan kita beranggapan bahawa program-program sebegini kita akan teruskan. Tetapi
malang juga kerana MC. Jadi pergerakan kita terhalang, jadi kecil juga agak limited. Jadi walau macam mana pun kita tetap meneruskan usaha kita dalam perjumpaan-perjumpaan kecil, ya, kumpulan-kumpulan kecil yang datang berjumpa dengan saya sendiri, begitu juga dengan Tun Dr. Mahathir, dengan Datuk Seri Mukris, dan rakan-rakan yang pernah menjawat jawatan di dalam kerajaan dulu, cuba untuk memberi cadangan dan juga dipanggil macam konsultan lah, ya, lebih kurang macam tu, konsultansi untuk mereka bagaimana untuk mereka meningkatkan perniagaan mereka di dalam situasi sebegini.